Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan seluruh lajatan kuasa Masjid Telekom, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, para pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita diizinkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita bertemu, bersua muka dan bertanya khabar. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dicatat sebagai amal soleh, bekalan kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perkongsian menggunakan kitab kita 11 golongan manusia yang didoakan malaikat. Kita masih lagi dalam golongan orang yang memenuhkan saf, dan kita masuk kepada tajuk kecil yang baru, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin. Menurut Ibnu Hazm, hadis-hadis di atas dan hadis-hadis yang lain yang seumpamanya merupakan dalil wajibnya meluruskan saf sebelum dan sepanjang melaksanakan solat. Menyempurnakan solat itu adalah wajib, manakala kesempurnaan saf merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat, maka meluruskan saf merupakan satu kewajipan. Selain itu terdapat lafaz amar, yakni ayat perintah yang terkandung dalam hadis di atas menjadi petanda bahawa perkara tersebut, yakni meluruskan saf itu adalah wajib. Baik. Menurut seorang ulama, Ibnu Hazmin, beliau mengatakan bahawa banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita, yakni orang yang solat berjemaah ini, ketika dan sebelum nak solat itu hendaklah meluruskan saf. Ibnu Hazmin kata sebelum nak solat dan juga sepanjang kita melaksanakan solat, banyak hadis yang menyuruh kita untuk meluruskan saf. Jadi kesimpulannya, bila banyak hadis-hadis yang menyuruh kepada ataupun menunjukkan satu perintah, maka hukum meluruskan saf itu hukumnya wajib menurut Ibnu Hazmin.
tambahan pula kesempurnaan solat itu hukum dia wajib. Solat ni bila kita laksanakan, kita mesti melaksanakan dengan sempurna. Dia tak boleh nak halai balai, nak ambil ringan, rukuk pun tak rukuk dengan sebaiknya. Lainlah kalau kita ada masalah sakit pinggang ke, nak sujud pun kita sujud tak berapa nak kena, sepatutnya kena 7 anggota. Kepala, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 jari kaki. Tapi kita tidak sujud dengan sempurna. Jadi selain daripada itu juga, kita juga disuruh atau diwajibkan untuk menjaga kita punya rukun-rukun qauli, rukun-rukun bacaan. Termasuklah surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Rukun qauli dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa mazhab yang lain. Jadi kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah dengan baik, maka solat kita ini jauh kepada kesempurnaan. Kalau dah kita tak belajar membaca Al-Fatihah dengan betul, kalau tak belajar, kita tak mau belajar, maka dibimbangi bacaan Fatihah kita tak betul dan boleh menyebabkan solat kita tidak sah. Tuan-tuan, tara belajar pun cerita dia, ada yang bila baca Fatihah, siratal lazi dia bantai. Siratal lazi, za terus, bukan huruf zal lagi dah. Allazi tu sepatutnya alif lam zal, ya zal. Dia bantai huruf al-lazi. Kata main mana huruf za ni? Orang macam tu, masalahnya berebut jadi imam pula, lagi kacau bila, lagi harum. Kalau sembahyang zuhur dengan asar tu tak bunyi, orang tak perasan. Mata maghrib dia jadi imam, siratal lazina an'am jam terus. Jadi mau tak mau kena belajar untuk memperbaiki bacaan. Khususnya bacaan-bacaan yang rukun tadi. Jadi banyaklah sebenarnya perkara yang kita kena jaga ketika solat, kerana kesempurnaan solat itu hukum dia wajib. Jadi apabila sesuatu perkara itu termasuk dalam kesempurnaan solat, maka perkara tersebut juga dianggap ataupun dikira sebagai wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajipan itu melainkan dengan adanya dia, maka adanya itu perkara itu menjadi wajib. Contoh ni lah tadi ni. Nak sempurna solat, solat yang sempurna hukum dah wajib. Jadi salah satu yang hendak mencapai kepada kesempurnaan solat ialah dengan meluruskan saf tadi. Maka luruskan saf itu, maka hukumnya jatuh itu wajib. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi teladan yang terbaik apabila setiap kali akan memulakan solat berjemaah, baginda selalu menghadap kepada barisan makmum dan memerintahkan supaya meluruskan saf. Perbuatan ataupun arahan untuk meluruskan saf ini bukan dah Nabi sebut di luar daripada, ataupun kita kata Nabi sebut ni bukannya tepi jalan tengah bersembang ke tak. Nabi buat, Nabi suruh ketika Nabi nak solat. Jadi Nabi dah tunjukkan satu contoh bahawa bila nak solat, Nabi sebut istau wa'tadilu antaranya, ataupun istau sufufakum, luruskan saf-saf kamu. Banyak hadis-hadis yang Nabi suruh luruskan saf, luruskan saf sebagainya. Ya. Jadi nak habaq kata pentingnya
luruskan saf ini sebab Nabi buat setiap kali nak solat berjemaah tanpa tertinggal. Yang kita pula setiap kali nak solat jemaah sentiasa tertinggal. Bukan di sini tu, di tempat-tempat lain. Banyak tempat kita perasan. Imam lepas habis je Bilal qamah, dia naik. Dia duduk, Allahu Akbar, terus je angkat takbir. Ada, tapi tak semua, tak ramai. Baik. Sebelum memulakan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjalan merapikan saf dan memegang dada dan bahu para sahabat, lalu berkata, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian. Nabi setiap kali nak solat, Nabi akan round dulu. Nabi akan tengok orang perhati dulu. Sahabat-sahabat kat belakang ni saf lurus ke tidak. Kalau tak, Nabi akan tepuk dada, Nabi akan suruh luruskan, Nabi akan pesan. Sampailah lurus semua, elok, baru Nabi angkat takbir. Dan Nabi beri peringatan, hendaklah kamu meluruskan saf atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian. Maksud dia apa? Sama ada nak ia sekata sehati sejiwa ataupun kita nak ada perasaan tak puas hati lepas daripada ni. Sampai macam tu sekali. Nak abang kata bahawa dengan kita meluruskan saf ini, selain daripada nampak cantik, ikut macam mana malaikat-malaikat di langit dan sebagainya, selain daripada arahan daripada Nabi, sebenarnya luruskan saf, rapatkan saf ini juga sebenarnya termasuk cara untuk kita merapatkan hati kita, menjauhkan hati kita daripada nak bersangka buruk, nak bergaduh, nak memburukkan orang dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata atau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa masuk memeriksa ke saf-saf bermula dari satu hujung sisi ke hujung yang lain, memegang dada dan bahu kami seraya bersabda, janganlah kalian berbeza, yakni tidak lurus safnya, kerana akan menjadikan hati kalian berselisih. Macam tu sekali. Kesan daripada kita tak luruskan saf tadi, hati kita dengan hati kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang lain juga tidak akan orang kata apa, istilahnya tidak sehati sejiwa. Tuan-tuan bayangkan kita sehari semalam kita mari berjemaah di masjid ataupun surau. 5 waktu kita berjemaah, muka yang sama kita tengok. Antara orang yang selalu kita jumpa setiap hari ialah jemaah masjid surau. Kalau kawan pejabat, hari kerja je. Lepas tu bukannya 24 jam menghadap dia. Kadang kita keluar obsession, kadang kita pergi sana buat kerja luar dan sebagainya. Tapi kalau orang yang mari masjid semayang berjemaah ni, 5 kali sehari kita akan jumpa. Jadi bila dah 5 kali sehari ni kira banyak lah. Walaupun sekali jumpa mungkin dalam 15 minit ke 20 minit atau setengah jam begitu. Jadi bila kita selalu jumpa, sepatutnya bila selalu jumpa ni makinlah kita ada perasaan sayang. Tapi Nabi bagi tahu, kalau kita mari masjid, kita tak jaga saf kita ketika nak solat jemaah, apa guna kita solat jemaah tapi hati kita masih lagi ada perasaan syak wasangka, iri hati, dengki dan sebagainya. Dengki dalam benda baik tak ada masalah. Tengok sahabat kita tu, rajinnya solat sunat, rajinnya puasa sunat sebagainya, tu tak ada masalah. Dia akan memotivatkan kita untuk buat sama. Ini dengki benda lain. Itu yang antara punca dia ialah solat tadi tuan-tuan. Solat berjemaah tak jaga saf tadi. Dalam hadis yang lain pula daripada Nu'man bin Bashir berkatanya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf kami
sehingga sampai seperti meluruskan anak panah, hingga beliau memandang kami, telah faham apa yang beliau perintahkan kepada kami. Kemudian satu hari beliau keluar untuk solat, kemudian beliau berdiri hingga ketika beliau akan bertakbir. Beliau melihat seseorang yang dadanya terkehadapan, maka beliau bersabda, wahai para yang dadanya terkehadapan, wahai para hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf, atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian. Tuan-tuan, maksud daripada Nabi An-Nu'man bin Bashir kata, satu hari Nabi biasanya bila nak semayang, Nabi akan suruh sahabat-sahabat ni meluruskan saf macam melurusnya anak panah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hak jenis main anak panah, main manah ni, tuan-tuan tahulah macam mana busur panah tu atau anak panah tu. Busur ni hak tempat tarik tu dak. Anak panah tu. Apa panggil arrow. Sebut tarik arrow ke arrow tu. Anak panah tu straight tak straight dia punya batang tu. Kalau tak straight bengkok, macam mana nak kita sampai sasaran? Anak panah bengkok itu. Jadi in-swinger. In-swinger. Kita target kat sini, kena kat orang lain, tak pasal. Jadi sebab tu, diumpamakan sahabat-sahabat bila buat soft ketika nak solat ni, lurus dia tu, straight dia tu, macam mana straight anak panah. Lepas tu, bila dah semua dah faham, mana semua dah lurus dah, baru Nabi angkat takbir. Tapi satu hari ada orang yang bila Nabi pesan, dia tak buat lagi. Maksudnya dia tak luruskan saf. Sampai Nabi berkata, wahai hamba Allah, luruskan saf kamu. Jikalau tidak, Allah akan membalikkan wajah-wajah ni. Maksudnya Allah akan membalikkan hati-hati supaya kita ni tak rasa sayang ke atas atau kepada saudara seaqidah kita. Menurut Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, luruskan dan rapatkan saf kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Nabi nampak hak sahabat-sahabat kat belakang ni, sampai Nabi suruh luruskan. Boleh katakan banyak hadis suruh lurus, rapat, lurus satu hai, rapat satu hai. Dua-dua tu kena buat. Masuk kepada tajuk kecil yang baru. Jam tak ada lah. Kat luar lah. Kau di situ lah. Saya pun tak perasan lah. Oh jam tu. Jam digital tu kan. Sini 8 11. 8.12. Saf yang tidak lurus meretakkan hubungan antara muslimin. Tajuk kecil yang baru. Saf yang tidak lurus meretakkan hubungan antara muslimin. Amat menarik untuk direnungkan di sini. Betapa wujudnya perkaitan dalam hal meremehkan urusan menjaga saf solat yang menjadi antara faktor perselisihan hati sesama umat Islam. Justru penulis ingin membincangkan secara mendalam persoalan yang penting ini dengan memetik beberapa komentar ulama-ulama besar tentang hal tersebut. Baik tuan-tuan, saya rasa tidaklah ulas dah. Cuma nak beritahu sini, kadang-kadang bila kita meremehkan, merapatkan saf, meluruskan saf ini, sebenarnya dia ada kaitan dengan perselisihan kita sesama orang Islam. Rugi kita. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, dalam mendefinisikan perselisihan hati yang terdapat dalam hadis di atas, iaitu ketika seseorang tidak lurus di dalam safnya dengan berdiri ke depan atau ke belakang, menunjukkan kesombongan di dalam hatinya yang tidak mahu dibentuk.
Yang demikian itu akan merosakkan hati dan memungkinkan timbulnya perpecahan. Itu yang pertama, tuan-tuan. Bila imam kata luruskan saf, rapatkan saf. Istilahnya imam ni ketua lah. Bila imam suruh luruskan saf, buat tak reti. Imam kata rapatkan saf, lagi renggang dia buat. Ini masalah hati. Jadi Imam Qurtubi kata, orang ni, dia ada menunjukkan kesombongan. Dia nak tunjuk dia tu sombong. Tak mau ikut arahan. Tapi cubalah. Cuba bos di tempat kerja. Bos tempat kerja, padahal gaji dia dengan gaji kita bukan lari banyak mana pun, 2-3 ribu je kot. Tapi kalau dengar tapak kaki dia masuk ke pejabat je, daripada duk main TikTok, terus buat menulis, terus main komputer. Pasal apa? Bos. Gaji dia lebih banyak dari gaji kita. Sebab apa? Bos. Saya kalau kita tengok duk main TikTok, sekejap lagi dia kata, today is the last day. Jam kita. Jaga orang putih lah malam ni. Pasal apa? Sebab kita duk rasa dia lah bagi kita makan. Tapi bila time semayang, imam tu juga sebenarnya bos kita. Bos dalam solat. Dan kita kena ingat, tuan-tuan. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana hal keadaan orang Islam ini ataupun hal keadaan orang yang masuk syurga ni? Nabi jawab apa? Nabi jawab, tengok orang yang pergi masjid. Tengok orang yang rajin pergi masjid, itu ahli syurga. Sampai teratur sekali Nabi nak mengiktiraf orang yang mari masjid, ahli ataupun apa nama, orang yang main masjid ni ikhlas tak ikhlas dah tu buat ibadat, mari masjid bukan ada apa kepentingan pun. Kok lah kata main masjid ni sekali mari dapat 1,000, dak 5 waktu dapat 5,000 sehari. Boleh tahan kira tak kita mari masjid pasal dapat 5,000 sehari. Tapi saya rasa masjid Telekon ni kenapa besar 10 kali ganda. Habis padang-padang sebelah ni mau kenapa besar habis. Silat bulan besar daripada Masjidil Haram lagi. Pasal dapat 5,000. 5 hari. 5 hari. Sehari mari masjid. Parking tu saya kata. Habis kubur-kubur Cina, kubur Yahudi pun sini ada. Sibuk Yahudi kan. Pakai semua kena jadi parking belakang. Habis hak geng-geng menyucuk pun sama. Jenis hak ni cucuk duduk doktor sendiri ni pun mari masjid. Pasal apa? Duit. Baik. Bila Nabi kata nak tengok ahli syurga ni, tengok orang main masjid. Pasal apa? Antara dia, apa kepentingan main masjid? Orang main masjid ni tuan-tuan, kalaunya orang yang hati ikhlas beribadat. Kalau ni contoh, koklah kata imam, dia memayang masjid. Boleh jadi dia ikhlas, boleh jadi kerana ilham. Boleh jadi, ini contoh. Maksudnya ada something yang orang kata boleh berlaku ketidak ikhlasnya tu. Itu juga orang Bilal dan sebagainya, contoh, jangan terasa dan contoh. Koklah kata makna bila ada kepentingan duit dia mari. Kalau tak ada kepentingan duit dia tak mari. Tapi tuan-tuan yang imam pun dok, Bilal pun dok, AJK masjid pun dok. Tapi tuan-tuan sentiasa ada 5 waktu di masjid. Sebab tu Nabi kata tu tanda di syurga. Dan ada ulama juga akan sebut imam-imam ni, tak kira lah imam wakaf ke, imam jakim ke, imam lantikan masjid ke, apa tak kasa. Imam ni pula besar dia punya martabat dan juga dia punya kelebihan. Pasal apa? Dia memimpin ahli jemaah atau ahli qaryah atau umat Islam ni untuk sembah Allah. Dia pimpin. Jadi bila dia pimpin manusia untuk sembah Allah, maksud level dia tu tinggi. Kita dengar kerja apa, memina anak kita. Kerja apa? Tengok naik motor kat Pecai, tak ada apa je, saya imam masjid lah. Tu pun kadang-kadang dapat ilham, kadang-kadang tak.
Agak-agak nak terima dak buat menantu. Ha? Ha? Kita berfikir 10 kali nak bagi anak aku makan apa. Itu je selalu berfikir. Ha? Mari pula naik motor kat Pecah sampai kat depan rumah. Tongkat pun tak ada, sandar tepi pintu pagar. Kata miskin sangat tu. Tapi imam masjid tengok dia punya kalau nak ikut kekayaan akhirat dia tu. Dengan bakal pak motor tu pun kadang-kadang subuh pun tak mayang, maghrib isyak pun kadang tak mayang. Lagi besar kekayaan dia di akhirat. Tapi orang nampak dunia, orang tak nampak akhirat. Baik. Pas mana lah kita. Tapi nak bang tu lah. Imam masjid tadi, imam masjid. Imam tu. Imam tu, ketua tadi tu. Maksudnya kalaulah ketua ketika untuk menyembah Allah tu, maksudnya lagi besar daripada imam ataupun ketua-ketua kita di pejabat ke di mana-mana. Pasal kalau di pejabat, dia hanya sekadar pejabat. Bos kita terpencin, ore lah, tak ada lah. Ada kita dengar tapak kaki lagi, tak ada lah. Tapi kalau imam masjid, jangan main-main tuan-tuan. Imam masjid ni, selagi dia tak pencin, selagi tak pencin, tak ada lah maksud. Selagi mana dia boleh pimpin imam, bacaan dia cantik, dia aula, lebih aula jadi imam. Baik. Jadi Imam Qurtubi kata, bila orang yang tak mau nak dengar arahan ketua ni, yakni imam solat ni, bermaksud dia ni orang yang sombong. Sedangkan imam solat itu adalah, kalau kita tengok dari pandang sisi akhirat, dialah yang paling besar dia punya pangkat. Sebab imam ataupun ketua untuk memimpin, untuk menyembah Allah. Tapi dia tak mau. Jadi Imam Al-Qurtubi kata, yang demikian itu akan merosakkan hati dia. Dan memungkinkan menimbulkan perpecahan. Dah sombong takkanlah nak boleh terima. Sombong ni biasanya orang yang ada pangkat. Biasa tengok tak tuan-tuan, dia sombong belagak. Kerja dia apa? Tukang cuit sampah dia sombong. Tak ada. Bukan nak abang kata sampah tu hina, tidak. Nak abang kata, sombong ni biasa orang yang ada pangkat. Orang yang khata dia banyak. Ada tuan-tuan, saya biasa dengar. Dia ialah jutawan. Bila jutawan ni duit banyak, kerja banyak, staf dia pun beribu. Dia bila bagi ucapan tu, staf-staf bawah ni kira panas telinga, pedih telinga. Tapi hadap je lah, telan je lah pasal apa. Duit dia kita nak. Sampai ada staf dah kata, ni orang tua ni bila mati silap hai bilang aku nak pergi kencing atas kubur dah. Betul tu punya marah. Tapi kerja nak juga. Duit nak juga. Macam mana tuan-tuan? Selalunya yang jadi macam tu kes apa? Sombong belagak. Tapi tak semua ada. Yang kaya raya rendah diri pun ada. Hatta orang tak tahu pun dia kaya raya. Contoh kalau tuan-tuan rajin pergi belah Kuala Lumpur tu, tuan-tuan kadang tengok kalau masjid, mana masjid wilayah ke, Masjid Putrajaya ke, kadang tu demari dengan khaitah besar-besar tu. Lepas tu, tapi tengok dia lekeh, relax. Itu memang orang kaya lah tu. Dan bila semayang, lepas habis semayang, dia punya wirid tu panjang lebih lagi. Pasal apa? Waktu nak taubat lah tu. Saya biasa saya jumpa masa ada sekali tu dekat mana? Dekat Wangsa Maju kot. Wangsa Maju ke mana? Satu surau tu dalam pekan Kuala Lumpur. Ada satu taman tu memang orang kaya tu ya. Surau tu tak besar mana, 2 tingkat kecil. Tapi dia punya dalam tu Allah. Aircon biasalah. Ini contoh beberapa tahun dulu. Mungkin 13-14 tahun dulu ni. Bila habis tazkirah tu, duduk sembang minum-minum sembang dia, ada orang sebelah cuit paha dia. Ustaz dia kata, ni orang nombor 3 dalam Petronas dia kata. Orang nombor 3 dalam Petronas. Bukan Petronas minyak tu. Petronas dagang apa saya tak tahu lah. Jabat dekat KLCC tu. Dia abang, tak ada apa
gaji dia 5 angka waktu tu. Mungkin 5 angka bukan 5,000. Itu kepala 5 ni 5 angka. Maknanya 10,000, 11,000, 10,000 lah. Boleh jadi ratus ribu, Wallahualam. Tapi bila main surau tu, dia main nak kelisa. Punya low profile. Itulah ada saya cakap pasal apa. Saya buat kata Petronas tak bayar zakat. Saya kata. Dia masa tengah makan tu, dia kata, dia sentuh paha saya kata, Ustaz, betul Ustaz, Petronas tak pernah bayar zakat. Betul. Saya cakap tu dengar daripada ceramah orang juga. Tapi ceramah pun bukan calang-calang orang lah. Dia pakar dalam bab zakat ni. Dia habaq kata Petronas tak bayar zakat. Diakui sendiri oleh figure besar dalam Petronas. Nak kata apa? Sampailah Wallahualam. Waktu tu ya tak bayar zakat. La Wallahualam, saya tak pasti. Tapi nak kata dia punya humble tu tak nampak langsung. Kalau Haji Saludin nampak kat kemas dia tu. Tak, jubah ini dia pakai kata baju pun butang pun macam tak cukup penuh. Butang bukan butang 5, butang 3 apa. Nampak lekeh. Tapi tu dah orang nombor 3 Petronas. Tahulah. Baik. Pendapat Imam Al-Qurtubi ini disokong oleh Imam An-Nawawi. Dalam hal ini beliau memberi komentar yang amat menarik untuk diberikan perhatian oleh umat Islam. Beliau berkata, yakni Imam Nawawi kata apa? Beza hati maksudnya terjadi di antara mereka kebencian dan permusuhan serta pertentangan hati. Benci, musuh dan pertentangan hati. Mana hati tak pernah nak sama. Tidak ada wahdatul fikri, wahdatul qulub. Tak ada. Kesatuan hati tak ada. Perbezaan ketika bersaf merupakan perbezaan zahir. Dan perbezaan zahir adalah wujud dari perbezaan batin, iaitu hati. Itu dia. Maknanya Imam Nawawi pun dia setuju dengan pendapat Imam Al-Qurtubi ni. Dia kata punca yang tak mau dengar cakap imam ni itulah manifestasi ataupun bukti apa yang ada dalam hati akan tunjuk dekat luar. Apalah hati akan tunjuk kat luar. Tak ada orang lah hati dia lain, luar dia lain, tak ada. Bagaimana orang kata apa, acuan begitulah bentuknya. Macam mana tu saya tak reti lah. Bagaimana acuan begitulah kuihnya kot, tak? Kuih raya, mana ada raya dah. Ni raya lain pula. Bagi qadhi ayat pula dalam menafsirkan ungkapan tersebut, ini ungkapan berselisih wajah dan sebagainya ini, iaitu Allah telah mengubah hati mereka secara fizikal. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Allah akan mengubah wajah mereka. Hal itu merupakan ancaman yang berat daripada Allah. Sebagaimana dia mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam sebab i'tidal, maka Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah kaldai. Imam Qadhi Al-Ayat pula sebut, maksud Nabi kata Allah memperselisihkan wajah-wajah kalian tu, maksud dia Allah akan ubah muka dia secara fizikal. Maksud dia apa? Maksud dia akan berubah menjadi macam muka keldai di akhirat nanti. Pasal apa? Pasal dia tak mau dengar imam kata luruskan saf, rapatkan saf. Dia buat tak reti, buat tengin. Orang Perak kata tengin tak? Orang Perak. Dia buat neher lah. Macam-macam lah, macam istilahnya. Dia buat dek je. Pasal apa? Sebab Nabi sebut, siapa-siapa yang bila dia semayang, dia mendahului imam. Imam tak rukuk, dia rukuk dulu. Ataupun imam tak habis rukuk lagi, dia rukuk siap dah. Imam tak sebab tidak ada i'tidal. Maknanya dia mendahului imam. Perangai macam Nabi kata, orang macam ni di akhirat nanti atau dibangkitkan di pada masyarakat nanti akan berkepala macam kepala keldai. Jadi Imam Qadhi Iyad kata, maksud yang Nabi sebut
Allah Ta'ala akan memperselisihkan wajah-wajah tu, maksudnya Allah akan ubah wajah mereka menjadi muka keldai secara fizikal di akhirat nanti. Imam Al-Kirmani dalam rumusannya menyatakan bahawa implikasi daripada pertentangan dan perbezaan di dalam saf boleh menimbulkan perubahan anggota atau perbezaan tujuan. Perkara ini juga menyebabkan berbezanya balasan yang diterima bagi pelakunya, yakni balasan ganjaran yang sempurna bagi mereka yang meluruskan saf dan balasan keburukan bagi mereka yang tidak meluruskan safnya. Jadi Imam Al-Kirmani sebut secara keseluruhan ataupun secara kesimpulannya, bila kita tidak merapat atau tidak meluruskan saf tadi, ada ke depan, ada ke belakang, ada rangkang dan sebagainya, menunjuk akan menyebabkan kita ni macam ada tujuan yang lain. Contoh saya tengok satu cerita perang, bila bukan perang macam mana, tapi ada yang grup-grup yang jenis macam ambush ni, apa SWAT apa benda tahulah hak askar ni, bila ketua dah kata buat macam ni, dia akan buat, dia tak akan tanya banyak. Macam tu juga, tengoklah cerita apa pun kalau berkait dengan polis ke askar ke apa ke, bila bos ketua dah kata buat, bunuh, tembak, dia tak ada tak boleh kot, tak payah sesuai, dia akan ikut. Tapi kalaulah bila bos dah kata tembak, dia tak tembak, bermaksud dia ada tujuan lain. Tujuan sama ada dia nak lawan arahan ketua ke, dia nak pastikan orang yang disasarkan tu selamat ke, maknanya dia ada tujuan lain. Jadi nampak dah perbezaan kat situ. Jadi bila dalam semayang macam tu kok, bila tak mau dengar arahan imam, maka orang macam ni dia dah nampak dah dia ada tujuan dan matlamat yang lain. Boleh jadi dia main masjid ni bukan nak semayang jemaah, tapi nak tunjuk kata dia rajin main semayang jemaah di masjid. Dia nak tunjuk, dia tak ikhlas kat situ. Walaupun ikhlas ni dia dengan Allah Ta'ala betul, tapi kalau ikhlas dengan Allah Ta'ala ni, ikhlas ni antaranya ialah kita ikut apa yang Nabi ajak. Ikhlas ni antara tanda-tanda ikhlas ni, kita turut je apa yang Nabi suruh, tak ada bangkang-bangkang. Ini kena bangkang saja. Suruh luruskan saf, rapatkan saf pun tak mau. Kurang-kurang sentuh bahu, tak mau sentuh. Pasal apa? Hang low class, aku high class. Macam tu lah, macam-macam tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita habis takat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya ingat kalau tak ada apa kita boleh habiskan lah. Dan ni bulan apa? 10. Ingat tahun ni bolehlah habis golongan orang yang memenuhkan saf ni. Tahun depan masuk golongan baru pula. Itu pun kalau panjang umur, murah rezeki, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, saya mohon ampun dan maaf kalau terkasar bahasa. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini akan memberikan kita sedikit sebanyak peringatan dan juga kefahaman untuk kita sama-sama amalkan dan kita cuba kongsikan dengan sahabat ataupun keluarga kita yang lain, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf sekali lagi kalau terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah.